Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang ke channel Mahir Outdoor bersama saya Cikgu Dan. Hari ini aku nak berkongsi dengan semua mereka-mereka yang meminati aktiviti luar, terutamanya aktiviti di hutan. Itu panduan ataupun tip-tip bagaimana untuk kita menghadapi situasi sesat di hutan. Okey, perkongsian ni sebenarnya aku nak kongsi sebab aku juga ada pengalaman sendiri. Satu ketika dulu kita berada di hutan dan juga perkongsian daripada rakan-rakan yang lain lah. Dan tip ini sebenarnya bukan aku nak mengajar ataupun nak beri sesuatu yang lain, tapi hanya sekadar perkongsian yang telah aku alami sendiri. Sebenarnya apabila berlaku situasi sedemikian, kita sebenarnya merasa cemas, takut, gemetar dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kita akan hilang arah, hilang punca ataupun juga kita akan tertekan dalam situasi itu. Berikut ini aku nak kongsi supaya ada sedikit pengetahuan pada rakan-rakan di luar sana yang bergiat aktif dalam aktiviti di hutan ataupun rekreasi hutan ni, ataupun juga mungkin mereka yang baru nak bermula dengan aktiviti luar ni, supaya panduan ini memberi sedikit pengalaman lah kepada anda di luar sana. Sesat di hutan adalah perkara yang amat ditakuti oleh semua pencinta rekreasi. Betul. Sesat ni memang kita akan takut. Pengalaman ini berlaku pada diri aku sendiri. Aku pernah sesat satu ketika dulu dan berada bersendirian di dalam hutan. Tapi alhamdulillah lah, pengalaman aku tu aku mungkin semalaman sajalah berada tu. Tapi berhadapan dengan satu malam yang panjang tu menyebabkan kita berada cemas lah. Jadi mungkin ada sedikit pengetahuan berkaitan dengan untuk menghadapi situasi itu aku boleh ikut lah, aku boleh buat. Jadi berikut adalah langkah-langkah yang perlu sekiranya anda yakin telah sesat di hutan. Okey, ini adalah beberapa panduan ataupun tip sekiranya kita dah betul-betul kita rasa kita sesat. Okey, dalam aktiviti di hutan contohnya, kita pergi mengembara, buat aktiviti hiking dan sebagainya. Okay, sekiranya kita bergerak dalam kumpulan yang besar, mungkin tidak ada masalah. Tapi berlaku yang sesat ni, kemungkinan kita kuai ataupun kita sedikit lalai masa pergerakan, ataupun kemungkinan juga kita berada di kawasan yang lain daripada laluan sebenar. Okay. Untuk tip yang pertama ni, aku nak kongsi, iaitu bertenang. Apabila kita dah tahu kita dalam keadaan hilang punca, hilang arah ataupun hilang jejak daripada rakan-rakan, perkara yang perlu kita buat pertama sekali, kita perlu bertenang lah. Dan sebagai seorang Muslim, kita istighfar banyak-banyak, kita berdoa dan juga zikir lah itu dalam hati untuk menenangkan kita, untuk memberi kita dalam keadaan tidak panik. Inilah satu tip lah yang benda ni aku dah praktik lah. Sebab kita tenang, zikir, istighfar dulu. Sambil dalam kita buat itu, kita kena perhatikan keliling kita. Ini contoh kalau kita bersendirian lah.
seorang-seorang kita, kalau kita sesat berdua, bertiga dalam kumpulan, tidak ada masalah. Mungkin kita boleh mendapat pandangan, kita tengok kawan kita boleh tenang dulu. Walaupun kita dah mungkin rasa cemas. Tetapi sekiranya kita berseorangan, perkara yang perlu buat, kita tenangkan diri. Yang penting jangan panik. Okey? Istighfar, berdoa, zikir, relax dulu. Kemudian pastikan kawasan sekeliling. Okey, selepas daripada itu, apa perkara yang kedua yang perlu kita buat adalah itu kita cuba beri isyarat awal kecemasan. Isyarat awal di sini bermaksud kita cuba panggil kawan kita. Apabila kita dah berada di satu tempat, tiba-tiba tak ada, hanya kita seorang, kawan-kawan kita tak ada. Lepas kita bertenang seketika, kemudian kita panggil kawan. Kita panggillah kawan kita nama siapa-siapa, kita jerit supaya kawan kita boleh dengar. Kalau tak dengar, mungkin kita boleh menggunakan whistle. Sekiranya kita bawa whistle dalam hutan, saya biasanya kelengkapan apa yang saya bawa, whistle tetap ada lah sebagai salah satu faktor keselamatan. Ataupun sekiranya tak ada juga, panggil kawan pun tak dengar, kita jerit pun tidak ada respon daripada rakan-rakan, kita whistle pun tidak ada balas. Salah satu cara lagi kita boleh guna, sekiranya kita tidak ada peralatan tu, kita boleh cuba cari satu pokok yang besar. Biasanya pokok yang besar ni dia ada bane pokok yang agak besar lebar tu. Kemudian kita ketuk, ambil kayu, cuba ketuk. Ataupun kalau ada peralatan dengan kita, parang dan sebagainya, kita ketuk bane tu. Bane pokok tu sebenarnya dia boleh memberi gema ataupun bunyi yang agak kuat, dan gema itu sebenarnya mungkin boleh mencapai jarak dia agak jauh juga. Mungkin lebih daripada 1 kilometer ataupun lebih. Kita boleh dengar. Sekiranya orang yang peka dengan alam hutan ni, dia akan dengar bunyi gema tu. Itu salah satu isyarat awal yang boleh kita beri sekiranya kita dah hilang punca arah lah, ataupun hilang daripada jejak kawan-kawan. Kita bagi isyarat tu. Sekiranya kawan kita ataupun kumpulan kita tu berhampiran dengan kita, kemungkinan dia boleh dengar. Biasanya orang yang terlibat dengan aktiviti hutan ni, dia akan alert lah dengan bunyi-bunyi sedemikian. Jadi seterusnya, sekiranya isyarat awal tu tidak ada respon juga, kita panggil kawan, tak ada menyaut, kita jerit pun tidak ada respon, kita tiup whistle pun tak boleh, ketuk bane pokok pun tidak ada tindak balas daripada rakan-rakan kita yang lain. Salah satu lagi cara, kita berpatah balik. Berpatah balik ikut laluan awal tadi, ataupun kita cari jejak rakan-rakan kita. Kita berhenti, kemudian kita tengok laluan yang kita mula hilang arah tu. Biasanya kalau mereka yang mahir dalam hutan ni, dia boleh kesan laluan tu ataupun jejak tu. Bagi mereka yang dah biasa dengan aktiviti hutan lah. Tapi panduan kalau di kalangan rakan-rakan semua yang masih baru ataupun baru berkecimpung dalam bidang ini ataupun dunia alam mula jadi ni, mungkin dia tak dapat nak kesan jejak tu, mungkin sama je. Ataupun track laluan kita tu ataupun denai tu, mungkin kita tak boleh nak kesan sana. Jadi kalau kita cuba patah balik ikutlah dulu laluan awal tadi, sehingga kita bertemu dengan rakan. Sekiranya kita tidak bertemu juga, kita tengok masa jarak tu, kita dah mungkin dah setengah jam kita patah balik, tak jumpa juga dengan rakan-rakan kita ataupun kumpulan kita. Perkara yang perlu kita buat selepas itu adalah rehat. Dalam keadaan kita berpatah balik, dalam keadaan kita memberi isyarat awal pun tidak ada respon, masa tu dalam diri kita tu dah ada dah.
takut, rasa berdebar, cemas dan sebagainya. Di situ kemungkinan tenaga kita banyak digunakan. Menyebabkan kita akan lesu, mungkin kita akan pemikiran kita juga mungkin akan bercelaru, memikirkan macam-macam yang terjadi. Jadi panduannya kita rehat seketika. Rehat pun cari tempat yang sesuai. Jangan cari di tebing, di jurang dan sebagainya. Carilah tempat yang rata, yang sesuai untuk kita rehat. Tetapi masih lagi berhampiran dengan track ataupun laluan kita tu. Jangan kita pula pergi rehat, kita pergi berehat balik pokok ataupun balik bukit belah sana, jadi orang tak tahu. Jadi kita rehat juga di berhampiran dengan trek yang kita lalui tu. Rehat secukupnya untuk kita tenangkan diri supaya kita boleh simpan lagi tenaga kita untuk kita menghadapi situasi cemas tu ataupun situasi sesak tu dengan lebih baik lagi lah. Berehat seketika. Jangan kelam kabut, jangan panik dan sebagainya. Okay, itu sedikit uh, panduan awal untuk rakan-rakan yang meminati aktiviti alam sekitar ataupun mungkin aktiviti di luar sana. Okey, kita akan bertemu selepas ini. Okey, bertemu lagi kita. Okey, seterusnya tip juga untuk sekiranya kita sesat di hutan. Okey, sekiranya kita sesat di hutan dan kita masih lagi ada peralatan ataupun bekalan makanan yang kita bawa dalam hutan. Biasanya kita pergi hiking, kita pergi kembara alam ni, biasanya kita akan bawa lah peralatan tertentu dengan dalam beg kita ada makanan, kita ada uh, apa tempat tidur, kemah dan sebagainya. Dan tips ini, sekiranya kita masih ada simpanan makanan dalam beg kita. Jadi perkara yang perlu buat, kita kena jimatkan makanan. Makanan kita dan minuman tu kena jimat. Sekiranya ada air, kita jimatkan dulu, jangan minum banyak atau minum lah, boleh minum tapi kita jimatkan. Dan sekiranya ada makanan pun, roti dan sebagainya pun, kita cuba sedikit-sedikit. Sebab kita tak tahu selama mana lagi kita akan berada di hutan tu ataupun dalam situasi sesat tu. Kiranya kita sesat 1 jam, 2 jam, kemudian kita dapat diselamatkan, alhamdulillah lah, tidak ada masalah, kita boleh. Wah, tetapi sekiranya tidak ada respon, tidak ada pasukan penyelamat datang lagi masa tu, kalau kita makan atau dan sebagainya, kita mungkin kehilangan benda-benda tu lah, makanan tu. Kita kena jimat, kena catu. Kemungkinan juga kita akan lebih pada 1 malam, lebih pada 1 hari, mungkin 2 hari, 3 hari dan sebagainya. Kalau kita tengok pada kes-kes orang hilang ni, yang berlaku beberapa tahun yang lepas, banyak hari. Ada sampai 22 hari, ada sampai 19 hari dan sebagainya. Jadi di sini panduannya, sekiranya kita ada makanan yang ada lagi dalam simpanan, kita jimatkan. Lepas tu mungkin malam ni kita makan, mungkin pagi esok kita perlu lagi makanan untuk kita meneruskan pencarian jalan keluar kita lah. Kiranya jangan makan banyak lah, simpan sikit-sikit. Nasi ke beras ke kita masak supaya untuk kita nak makan lah. Okey, panduan ni juga bukannya saya tu susun ikut nombor gini tak, tapi dia mungkin boleh berubah mengikut situasi semasa lah. Situasi-situasi tertentu lah mungkin tuan-tuan akan lalu, sekiranya tuan-tuan lalui nantilah. Jadi panduan ni boleh lah. Terusnya kita menunggu tempat asal. Jangan bergerak terlalu jauh. Okay, ini pun sangat penting. Okey, kita dah bagi isyarat awal, tak ada respon, kita patah balik, tidak ada jalan keluar, masih lagi buntu, tak tahu jalan macam mana, kemudian berehat dan sebagainya, kita tunggulah situ. Kalau boleh, kita berada di tempat kita mula hilang punca. Tunggu, jangan bergerak. Kalau kita sesat, hilang arah pada waktu siang, okay, mungkin kita boleh lagi
bergerak beberapa jauh lah mencari jalan keluar. Tapi sekiranya kita tersesat hampir malam dah, okey, mungkin dah waktu tu dah gelap dah. Mungkin ini akan bahaya pada kita. Sebab pergerakan kita makin sempit, kita dah tak nampak, kita bergerak-bergerak, kita akan hilang arah dan terus hilang daripada laluan atau track tu. Untuk tidak kita bergerak terlalu jauh tu, kita tunggulah. Kita menunggu di tempat asal. Berhenti situ dan tengoklah sekeliling. Kemudian di sini juga panduannya kita kena tengok masa kita mula hilang tu. Okey, sekiranya kita hilang waktu pagi, contohlah masuk ke hutan pagi, pukul 10 pagi, 11, kita tengok masa kita hilang tu, dan punca tu. Kemudian kita bajetlah masa tu untuk kita mencari jalan keluar tu. Kiranya tak berjumpa juga, tunggulah di tempat asal. Kemungkinan pada waktu itu, sekiranya kita bergerak dalam kumpulan, kawan-kawan kita akan dah mula memberi respon lah. Okey, kita dah kehilangan kawan seorang, dah mungkin perjalanan mereka pun, mereka akan berhenti dan menggerakkan beberapa rakan untuk follow up mencari kita lah. Sebab tu kalau boleh kita tidak bergerak terlalu jauh lah. Kemungkinan kalau ada rezeki, rakan-rakan kita akan mula cari dan menjejak semula kita lah. Dan kalau kita tak jauh, kemungkinan kita akan berjumpa. Tetapi kalau kita bergerak, kita dah semakin jauh, kita pun tidak ada panduan, tidak ada kompas, tidak ada peta. Kita tak tahu dah mana hala tuju. Tipnya dah kita menunggu di tempat tu je. Duduk situ. Itulah kalau kawan kita datang tak ada. Kalau pasukan penyelamat atau rakan-rakan kita tak datang, kurang-kurangnya kita masih lagi berada di kawasan yang awal kita hilang. Kecuali dalam situasi lain lah. Saya tak pernah mengalaminya, tapi kongsian daripada rakan-rakan mungkin mereka berada di satu laluan ataupun alam yang lain. Saya tak pernah merasa. Mungkin dia kata kita telah disorok oleh bunian ke sebagainya. Tu hanya orang yang mengalami tu je yang tahu. Saya dulu pengalaman saya sesat ataupun tertinggal. Sebenarnya saya kongsikan sedikit. Sebenarnya saya tertinggal dalam kumpulan saya. Satu masa kami berjalan dan berhenti lewat petang dah di sebatang anak sungai. Yang kita berehat seketika untuk makan. Kemudian selepas pada makan, mungkin saya ni terlalu penat. Saya bersandar di beg. Dan mungkin juga pada masa tu saya berada jauh sedikit pada rakan saya. Rakan-rakan yang kumpulan besar lah. Saya berada. Kemudian saya terlelap. Dan sedar-sedar pukul 10 malam lah. Jadi suasana gelap. Saya tengok kiri kanan, kawan-kawan semua saya tak ada lah. Di situ dah saya pun mula dah rasa cemas, panik. Mana kawan-kawan aku Masa tu tak ada telefon, kita tak boleh nak berhubung kan. Jadi perkara yang saya buat, saya tenangkan diri saya, di mana yang saya nyatakan tadi. Saya berzikir, berdoa, kemudian saya bergerak tak jauh lah, kawasan setempat saja. Mungkin dalam 10 ke 15 meter sekeliling, saya cari kawan-kawan saya, tidak ada sahutan, saya panggil pun tidak menyaut. Dan saya hanya berada di situ saja. Saya tunggu di situ dan saya ada peralatan kemah, saya masih ada bekalan makanan. So saya berada situlah. Kemudian saya buatlah pasang api untuk keselamatan dan saya berada di situ sepanjang malam lah. Dan malam itu menjadi malam yang cukup panjang bagi saya kerana kita tak boleh nak lena, kita tak boleh nak tidur, kita tak boleh nak bergerak, memikirkan macam-macam. Mungkin
jadi ancaman kepada binatang ke sesuatu, benda-benda mistik, semuanya berlega-lega dalam kepala saya. Tapi saya masih ada peralatan kemo, saya duduk di situ. Peralatan kemo duduk diam-diam situ lah. Senyap-senyap. Sehinggalah pada waktu pagi, alhamdulillah rakan-rakan saya kembali ke laluan awal asal tu dan kami bertemu semula. Alhamdulillah saya dapat semula kembali dengan. Okey, seterusnya kita tinggalkan kesan kita. Sekiranya kita bergerak juga mencari jalan keluar. Bergerak. Eloknya kita tinggalkan tanda. Kesan kita. Jadi kita patahkan dah. Patahkan. Ataupun kita buat arrow ataupun anak panah laluan kita bergerak. Kita letak dekat tanda lah sebagai mungkin kalau rakan-rakan kita ataupun pasukan penyelamat datang, dia tengok benda tanda tu, oh kita berada di lalu. Ataupun kita boleh juga gunakan susun batu-batu ada di tepi sungai, kita susun lah sebagai tanda isyarat, dan senam batu tu dia adalah tanda-tanda isyarat tertentu. Mungkin kawan-kawan boleh belajar semula isyarat-isyarat itu. Tinggalkan kesan itu supaya orang lain boleh tahu jejak kita. Okay, kalau pasukan mencari menyelamat sampai dia tengok, oh ni ada kesan patah pokok, kesan arrow ni, kemungkinan kita berada di laluan tu lah. Jadi menyelamat ada panduan untuk mengesan kita. Itu salah satu tip lah. Tinggalkan kesan. Apa-apa pun boleh. Tinggalkan kesan, ikat kain dekat pokok ke, apa-apa boleh buat. Okay. Okey, sekiranya benda perkara-perkara yang telah saya nyatakan tadi dah buat, tidak ada respon daripada rakan-rakan ataupun pasukan mencari kita, tak ada dah. Kita pun dah waktu petang lah. Penat lah. Okey, tipnya kita carilah tempat perlindungan ataupun kita buat tempat perlindungan sementara kita. Okey, seelok-eloknya sebelum malam lah. 2 jam sebelum malam tu dah berhenti dan kita buat tempat perlindungan kita. Okay. Biasanya di hutan ni pukul 5, pukul 6, pukul 7 tu dia suasana tu dah gelap lah. Tak kira lah hutan simpan ke, hutan tebal ke, mana pun sana tu dah gelap. Jadi untuk mengelakkan kita bergerak lebih jauh pada waktu malam, eloknya kita cari tempat perlindungan dan kita rehat lah. Okay. Okay, sekiranya kita ada dalam simpanan kita, dalam beg kita masih ada kemoh, kemoh, poncho, hammock dan sebagainya, so kita buat tempat. So sekiranya tak ada, peralatan yang kita bawa tu hilang juga hilang entah ke mana, ataupun kita tak bawa, ataupun kemungkinan peralatan perkemahan tu berada dengan kawan kita, so kita kena buat lah tempat perlindungan tu. Cara dia, kita carilah pokok besar. Itu juga pokok besar ni dia ada bani seperti dalam gambar ni. Okay, di celah-celah tu boleh kita jadikan tempat perlindungan kita lah. Dan benda ni kena dipraktikkan, kena belajar lah macam mana nak buat. Okay, mungkin kita dapat tempat bani tu dan kita cari daun-daun daripada daun nipah, daun besar-besar, kita tutup, kita cari tempat perlindungan. Okay. Ataupun kalau tak ada pokok, kita carilah tempat seperti batu besar, kayu besar ke, kita berlindung lah dan buat sedikit cadangan ataupun kanopi kita gitu, lindung tempat kita. Sebab kita tak tahu malam ni, kita tak tahu macam-macam perkara. Sebenarnya ada perlindungan tu selamatlah kita kan. Dan kalau ada perlindungan di bahagian belakang ni, lebih selamat lah. Kalau ada ancaman pun, kita ancaman daripada belah hadap. So perkara-perkara ni untuk mereka yang nak bergiat dalam pembara hutan ni, kena tahu kena belajar dan kena buat untuk
perlindungan sementara. Itu sekiranya kita hilang di kawasan hutan yang tidak berair, kalau kita hilang di tempat kawasan berpaya ataupun kawasan yang mempunyai air, kita perlu perlindungan di atas lah. Kita kena panjat pokok, kena buat perlindungan di pokok, berlindung di dalam air, beri ancaman yang lain pada kita dan kita sendiri pun tak selesa. Okey, cari tempat perlindungan dan buatlah. Sebenarnya kita buat nyalakan api. Okey, ni jalan api sangat penting ya. Dalam survival kita, ikhtiar hidup kita di mana-mana sekalipun di hutan ni, nyalakan api sangat penting untuk keselamatan. Okay? Dan nyalakan api ni, sekiranya kita ada peralatan seperti fire starter, ada mancis, ada lighter, ada berbagai-bagai benda yang boleh, tak ada masalah benda tu kalau ada dalam kita. Tapi sekiranya benda tu hilang juga, tidak ada dalam simpanan kita, ataupun benda tu rosak, basah dan sebagainya, kita kena cari punca untuk menghasilkan api. Okay, benda ni pun kena belajar juga. Sebagai mereka yang meminati aktiviti hutan ni, kena belajar menggunakan daripada sumber alam. Kita boleh menggunakan ketukan batu, kita boleh menggunakan daripada kayu, buat geseran daripada kayu, geseran daripada buluh, itu kena buat lah. Itu pun kena buluh yang kering, kenang, dan kena belajar. Dan mungkin tuan-tuan boleh belajar daripada mana-mana channel ataupun mana-mana tempat kursus yang mengajukan kursus survival dan sebagainya. Itu kena belajar lah. Dan tapi bagi dalam zaman kita sekarang ni, apabila kita terlibat dengan aktiviti hutan ni, perkara yang perlu ada dalam simpanan dia adalah fire starter tu, kita kena ada. Dalam plastik, simpan dalam beg ataupun dalam supaya senang. Kiranya berlaku situasi begini, itu akan bantu kita. Selain daripada kemahiran kita menggunakan sumber-sumber alam untuk dapat menghasilkan api. Okay, itu panduan untuk beberapa panduan lagi yang saya kongsikan boleh digunakan ataupun mungkin tuan-tuan boleh praktikkan di hutan nanti ataupun di mana-mana. Dan sekiranya berlaku situasi seperti mana yang kita bincangkan sekarang ini. Kita jumpa selepas ini. Okey, bertemu lagi dalam perkongsian ni. Okey, perkongsian ni sebenarnya aku nak kongsi beberapa pengalaman aku sendirilah. Kalau dalam panjang pengalaman aku dalam aktiviti di hutan ni, pernah terputus hubungan dengan rakan-rakan ni sebanyak 3 kali lah. Yang ini di sungai dan pada tahun 98 tapi masa tu aku yang 98 ni aku 2 orang kami hilang jejak daripada kumpulan besar dan itu tak ada masalah. Bukan tak ada masalah, tapi bila kita ada kawan berdua ni, kita lebih ada motivasi sikit ataupun semangat rakan kita untuk kita survive ataupun ikhtiar mencari jalan keluar. Dan pengalaman yang berdua ni aku dalam 2 hari itu di Kedah. Satu bulan di Kedah lah. Okay, seterusnya kena tip sekiranya kita dah buat perlindungan, kita dah berehat, nyalakan api. Yang ni sekiranya kita tidak ada makanan, langsung tersesat ataupun hilang jejak, hilang punca daripada kumpulan kita dengan tidak ada apa-apa bekalan. Ataupun kemungkinan kita dah berhari-hari dah, mungkin dah lebih pada 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bekalan makanan kita pun dah habis. Yang dah ada pada kita dah habis. Kita kena cari sumber makanan.
Sumber makanan ni kita boleh dapatkan daripada sumber alam lah, seperti daripada pokok-pokok, buah-buahan dan sebagainya. Okey. Pokok-pokok pula, pokok tak semuanya kita boleh makan, bukan kita nak makan pokok balok yang besar tu. Dia ada jenis-jenis pokok, eee, tumbuhan yang boleh kan tak, sebab dia di hutan ni macam-macam jenis lah, ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan. Begitu juga dengan buah, ada yang buah boleh makan, ada yang buah kita tak boleh makan dan sebagainya. Okey, jadi untuk panduan ni sebenarnya bagi mereka yang baru terlibat dalam aktiviti kembara alam atau kembara hutan ni, tak tahu pokok apa yang boleh makan, buah apa yang boleh. Yang ni kena belajar. Dia sebelum kita aktif untuk aktiviti ni, kita kena ada sedikit ilmu ataupun apa, panduan daripada mana-mana semua. Pokok-pokok yang boleh kita jadikan semua makanan. Kalau mengikut pengalaman saya, pokok jenis palma lah, mungkin pokok bayas, pokok rotan, dia punya umbuk mungkin daripada uh, pokok-pokok lain lah. Begitu juga dengan apa, pokok-pokok renek, pokok keladi, ada dia pun. Tetapi kita kena ingat, di negara kita, kalau kita start dalam hutan negara kita ni, pokok-pokok yang ada di hutan tu ataupun buah-buah yang ada di hutan tu, kena tahulah, kena tahu jenisnya. Tak ada semua di hutan tu ada pokok yang boleh dimakan. Tengah-tengah hutan tebal, tak ada, tak jumpa yang pokok jambu, pokok apa, pokok mangga, pokok rambutan dan sebagainya tak akan jumpa. Kemungkinan kita akan jumpa mungkin pokok petai, pokok buah tampoi, buah rotan, pisang hutan ataupun pokok asam gelogo. Itu benda-benda kita kena study lah, kena tahu dalam hutan negara kita ni pokok-pokok jenis apa yang ada. Itu juga buah-buah dan sebagainya. Itu kena ada ilmu. Kena tahu, sebab kalau kita bergerak dalam aktiviti alam hutan ni, kita kena tahulah situasi hutan tu jenis apa, kena ada ilmu lah. Jadi carilah sumber makanan tu daripada jenis pokok dan sebagainya. Kiranya kita boleh buat jerat, boleh kita jerat binatang-binatang, kita boleh menggunakan tu, kaedah tu. Kita guna, kalau di tepi sungai, kita mungkin boleh mancing. Kalau tak ada peralatan mancing, mungkin kita boleh buat bubu, buat laluan ikan dengan batu dan sebagainya. Semua kena belajar dan cari ilmu tu untuk panduan lah. Sekiranya berlaku situasi gini. Kiranya tidak berlaku situasi macam ni, tak ada masalah. Alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang menggemar ni, kena ada lah sebanyak ilmu-ilmu untuk survival. Dia hidup masa berat. Tips seterusnya, kita cari punca air lah. Punca air ni mungkin kita boleh dapatkan di tepi sungai. Kiranya kita sesat berhampir dengan sungai, punca air kita adalah sungai lah. Untuk apa? Untuk kita, ataupun mungkin di tepi sungai tu, kita masih boleh lagi dapatkan sumber makanan dan sebagainya. Ataupun daripada, kalau jauh daripada sungai, mungkin kita cari tempat yang apa, lopak air. Dan lopak air ni pun mungkin berlaku daripada haiwan. Mungkin lopak tu lopak binatang. Atau juga tadahan air daripada pokok daun-daun yang besar. Mungkin ada pokok yang daun besar, kemungkinan pada hari sebelum tu hujan, dia mungkin ada air. Begitu juga dengan pokok yang berakar, kita potong akar tu, dia akan mengeluar. Dan juga pokok buluh. Dan semua yang saya nyatakan sini, sebenarnya ilmu ini bagi mereka penggemar aktiviti ni kena dapatkan sumber-sumber. Di mana kita nak cari sumber air, bagaimana nak dapat, dari mana benda tu ada, kena ada asas ataupun ilmu pada diri. Tak, kita akan tidak ada punca air, kita akan kehilangan banyak air pada hydration pada kita. Dan kita akan jadi lemah. Perkara ni perlu ada. Dan kalau boleh kita carilah, bergerak, cari dan cari tempat punca. Ini penting.
Terusnya hantar isyarat kecemasan, sekiranya kita sudah berada di Tanus lebih daripada 3 hari, mungkin dah seminggu dah, hilang, tak jumpa-jumpa, nak cari jalan keluar tak boleh, paksakan mencari menyelamat pun tak sampai dan sebagainya. Kita buatlah isyarat, hantar isyarat kecemasan. Kalau kita berada di kawasan 8 di puncak bukit, buat asap atau kita buat bakar sikit, dia akan keluar asap dan mungkin asap tu naik ke udara. Kemungkinan kalau ada pergerakan udara dia memperhatikan, mungkin boleh memberi isyarat kepada pasukan penyelamat. Dan benar-benar ni, ataupun kemungkinan pasukan penyelamat berada di bukit yang lain ataupun di kawasan lain, dia nampak kumpulan asap tu, mungkin dia kata, oh ada isyarat nampak tu, kemungkinan arah tu, dan mereka akan jejak lah. Itu isyarat-isyarat yang boleh kita buat lah, sekiranya ada ruang dan sekiranya seseorang tu masih lagi bertenaga. Harus buat, cubalah lakukan. Setiap pergerakan kita mesti kita buat isyarat keselamatan. Terusnya kita juga kena belajar, iaitu mengetahui isyarat bahaya. Isyarat bahaya ni, setiap dari kalangan kita yang berminat dengan aktiviti hutan ni, kita kena belajar, kena tahu isyarat-isyarat tertentu di hutan ni. Hutan ni sebenarnya tuan-tuan, rakan-rakan semua, kita tak boleh menjangka sangat. Jangan kata, oh aku dah biasa, aku lalu masuk banyak tempat dah. Banyak tempat dah ada hutan dalam negara ni, dah pergi. Tapi kurang mahir lagi dalam berkaitan dengan isyarat-isyarat bahaya. Kemungkinan isyarat bahaya ni datang daripada binatang buas ataupun haiwan. Kemungkinan juga isyarat ini datang daripada benda lain. Ini saya sedikit kongsilah dengan rakan semua. Masa tu saya buat satu aktiviti berhampiran dengan Banjaran Titik Mangsa di laluan daripada Gerik melalui jalan hutan tu. Yang ni mungkin orang tak rasa lah, jauh perjalanan. Satu ketika kami berada kawasan yang berhampiran dengan sungai dan kawasan tu sangat bersih. Tengok, dan cawan burung, bunyi anak sungai, bunyi unggas-unggas tu bunyi. Tiba-tiba setelah kami berada tu, tiba kawasan jadi senyap. Tak bunyi, unggas-unggas tak bunyi, bunyi burung pun jauh-jauh, bunyi monyet pun senyap. Kenapa tiba-tiba kawasan ni jadi gini? Saya pun kongsi dengan rakan-rakan, iyalah. Dan ada rakan saya yang lebih mahir sikit, kata, yang diam. Jangan lakukan banyak pergerakan. Saya tanya, kenapa? Kemungkinan pada masa tu, dia menerima ancaman daripada binatang lah. Dan kita orang yakin pada tu mungkin harimau lah. Harimau mungkin sedang memerhatikan kita daripada sudut lain lah. Tapi kita tak nampak lah masa tu. Jadi isyarat tu sebenarnya, kawan saya kata kemungkinan kita diintai oleh binatang lah. Tapi kami tak jumpa pun. Lepas pada seketika tu, hutan tu menjadi bunyi balik lah. Jadi itu menunjukkan kalau sekiranya keadaan semakin sunyi, kemungkinan isyarat itu bahaya pada kita. Itu bergantung pada situasi lah. Kemungkinan juga pada benda lain. Mungkin kita tidak diancam pada binatang, mungkin ada sesuatu yang lain lah. Mungkin perkara mistik tu saya tak tahu, tak nampak, dan kita tak tahu situ tu macam mana. Bagi mereka yang pernah lalui, mungkin iyalah, tapi saya tak tahu. Kemudian sekiranya kawasan tu masih lagi bising, bunyi unggas, bunyi monyet, bunyi apa-apalah, InsyaAllah lah kemungkinan kawasan tu masih lagi selamat dan kita tidak menerima ancaman-ancaman daripada
binatang buas. Okey, ini sedikit tip lah. Mungkin, rakan-rakan di luar ataupun kawan-kawan, yang lain dia ada pengalaman lain ya. Isyarat-isyarat bahaya tu ada lagi. Yang ni kita cari dan dapatkan perkongsian daripada mereka-mereka yang pernah alami lah. Apa yang saya kongsikan sini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri dan beberapa pengalaman daripada rakan-rakan. Kemudian tips seterusnya kita cari sungai. Sungai ini adalah jalan keluar kita. Okey? Sekiranya kita dah berada di situ mungkin dah seminggu, mungkin dah lebih 10 hari, tak ada juga pencarian daripada rakan-rakan, tidak ada pasukan penyelamat datang dan kita pun dah kehilangan tenaga, dah kehilangan punca, dah tak tahu nak buat. Arah kita duduk di mana pun kita tak tahu. Jalan terakhir, kita cari sungai dan kita ikutlah arus sungai tu. Untuk cari jalan keluar. Sejauh mana sungai tu ada, sepanjang mana, kita tak pasti. Yang pastinya, sungai kebiasaannya dia akan turun ke laut dan kemungkinan kita akan jumpa dengan penempatan manusia ataupun kampung-kampung. Jadi, cubalah ikut arah sungai tu dan mengikut pengalaman saya sendiri, apabila kita melalui jalan sungai ni, dia memerlukan banyak tenaga lah sebab kita terpaksa mengharungi sungai, kita terpaksa redah sungai, kita terpaksa lompat sana, lompat sini. Itu pengalaman yang saya lalui dan memang kita memerlukan tenaga yang banyak. Tetapi sekurang-kurangnya, kita masih lagi ada punca air, kita mesti ada lagi terdapat punca makanan, ikan dan sebagainya. So, dia hanya memberi bekalkan tenaga pada kita lah. Daripada kita berada jauh di permatan bukit ataupun di atas puncak bukit, kita hilang itu lagi susah pada kita. Jadi jalan terakhir untuk menghadapi situasi sesat ni, cari sungai dan ikutlah arus. InsyaAllah sekiranya diberi kekuatan pada kita, memberi panduan lain, kita ikut kekuatan tu, kita ikut sungai dan InsyaAllah kita akan bertemu jalan keluar lah. Itu panduan terakhir lah. Ataupun kalau daripada awal-awal lagi kita sesat pun, kalau kita ikut arus sungai pun, InsyaAllah kita boleh bertemu jalan keluar. Ini berdasarkan kalau kita sesat di dalam alam nyata. Maksud saya sini maknanya kita sesat, kita berada di alam kita sendirilah. Kita maksudnya tidak ada gangguan daripada benda lain. Sebab kalau kes-kes sesat yang saya baca dan saya dikongsikan dengan pengalaman orang-orang sesat, dikata dia dibawa kepada satu tempat, bertemu dengan seseorang di hutan, bertemu dengan perkampungan yang sangat cantik, itu pengalaman yang diceritakan lah, sebab kita tak pernah lalui. Tapi kita ambil sebagai iktibar pada kita lah. Pada saya sendiri, saya ambil iktibar. Kemungkinan betul, kemungkinan kita pun tak tahu. Mungkin mereka berada di alam bunian dan sebagainya. Kemungkinan lah, sebab di hutan ni ada penghuni lain lah daripada kita, ada penghuni lain yang berada di situ lah. So, benda-benda ini yang perlu kita faham dan bersedia untuk menghadapinya. Jadi, tip-tip ataupun panduan-panduan yang saya telah nyatakan ini, sekiranya berlaku situasi ni, dan mungkin tuan-tuan boleh gunalah. Kalau tak guna sepenuhnya pun, beberapa tip yang telah saya kongsikan tu kita buat, InsyaAllah kita akan ada kekuatan dan kita berada dalam situasi yang masih lagi selamat untuk kita menghadapi situasi sesat tu. Sekiranya kita buat ikut suka, kita tidak bertenang, cemas dan kita bergerak ke sana ke sini tanpa matlamat ataupun arah tuju, kita akan menyebabkan bahaya pada diri kita sendiri lah. Kemungkinan lah. Kemungkinan kita akan terjatuh, kita menerima ancaman-ancaman lain. Jadi,
Inilah perkongsian yang saya nak kongsi pada semua, pada mereka-mereka yang meminati aktiviti kembara alam ni, sama mereka yang meminati aktiviti hiking lah, daki bukit, okay? Ataupun mereka yang meminati ada orang yang kata mencari hasil-hasil hutan, ya, cari madu, cari herba-herba di hutan, mereka masuk hutan. Kalau tidak ada panduan ataupun tidak ada ilmu berkaitan untuk menghadapi situasi ini, mungkin akan hilang punca lah. Hilang punca dan untuk mencari jalan keluar. Okay? Terus kita jumpa selepas ini. Okay, itulah sebahagian daripada panduan atau tip-tip yang boleh saya kongsikan pada semua. Berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman daripada rakan-rakan yang lain. Dan diharap perkongsian ini memberi manfaat pada semua. Dan terima kasih kerana bersama saya dalam channel Mahir Outdoor. Saya Cikgu Dan dan kita akan bertemu lagi dalam perkongsian yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.